أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sekali lagi kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, untuk membaca satu muka surat daripada Al-Quran, dan kemudian kita cuba sama-sama untuk memahami apa yang terkandung di dalam muka surat tersebut, insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita sampai kepada muka surat 383 surah An-Naml, juzuk yang ke-20. Ayatnya ialah pada hari ini ialah ayat yang ke-64, insya-Allah. Jadi kita akan sama-sama dulu membaca sedikit daripada ayat ini untuk mengambil keberkatan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti biasa kita akan cuba selepas daripada itu memahami beberapa perkara-perkara penting yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak sempat untuk melihat semua perkara, semua tafsir di dalam muka surat ini, tapi kita akan lihat perkara-perkara yang penting bersesuaian juga dengan tema di dalam surah ini sebagaimana yang telah kita ceritakan sebelum-sebelum daripada muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas samai wal ard a ilahum ma'allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Ayat ini, ayat yang akan kita bincangkan pada pagi ini masih lagi merupakan sambungan daripada ayat daripada muka surat sebelumnya. Muka surat sebelumnya, selepas daripada Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi-Nabi yang ada beberapa Nabi-Nabi, iaitu Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Lut. Jadi pada ayat selepas daripada itu, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita pula tentang beberapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, beberapa kuasa Allah, dan beberapa perkara yang mana menjadi sebab sepatutnya orang-orang manusia ni sepatutnya beriman kepada Allah Taala. Jadi sebab itulah banyak daripada ayat-ayat sebelum daripada ni kita telah jumpa Allah Ta'ala berkata a'ilahum ma'allah. Setelah daripada Allah Ta'ala cerita begini, kemudian dia kata a'ilahum ma'allah. Ada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah. Jadi ayat yang kita baca pada hari ini 64, muka surat ayat yang ke-64, muka surat 383 ini masih lagi menyambung perkara tersebut. Iaitu Allah Ta'ala ceritakan kebesaran dia, kehebatan dia yang tidak mampu dibuat, tidak mampu diikuti, tidak mampu dilaksanakan oleh semua sembahan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata amman yabda'ul khalq. Siapakah amman yabda'ul khalq, yabda'u memulakan penciptaan, kejadian, kemudian summa yu'iduh, kemudian dia mengembalikan semula. Mengembalikan iaitu apa? Iaitu mematikan selepas daripada hidup. Sebelum daripada ni siapa yang menghidupkan daripada mati? Allah Ta'ala. Kemudian selepas daripada itu dia yang mengembalikan kepada mati. Wa man yarzuqukum minas samai wal ard. Kemudian dia, siapakah Tuhan, siapa lagi yang boleh memberi rezeki daripada langit dan juga daripada bumi? Kita tengok kan, rezeki datang daripada langit, ada rezeki datang daripada bumi. Kalau kita kerja petrol, kita ambil minyak daripada bumi. Tapi petani-petani mengharapkan hujan. Jadi kita baru habis ayat yang pertama, kita akan masuk pula kepada ayat yang kedua. Jadi Allah Ta'ala tadi menyebutkan iaitu apa? Dua tanda kekuasaan dia, menciptakan dan juga memberi rezeki. Seterusnya Allah Ta'ala berkata dalam ayat 65,
Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Allah Ta'ala berkata, katakan wahai Muhammad, kata wahai pendakwah-pendakwah, wahai orang yang menyeru kepada Islam, wahai orang yang mengajak kepada Islam, dia katakan la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba, tidak ada siapa yang di langit, siapa yang di bumi yang mengetahui tentang perkara ghaib ini melainkan Allah Ta'ala. Jadi ada siapa yang tahu tentang ghaib? Tak tahu. Siapa boleh mencipta? Boleh menjangkakan. Manusia buat alat-alat untuk menjangkakan tsunami contohnya. Tapi tsunami berlaku juga. Mereka tahukah di sini akan berlaku tsunami ataupun tidak berlaku? Manusia tidak tahu. Jadi maknanya kat sini ialah apa-apa yang nak berlaku, kalaulah manusia ni boleh tahu apa yang akan berlaku, nescaya manusia akan boleh menjangkakan. Menjangkakan boleh, tapi manusia boleh tahu apa yang akan berlaku dalam masa 10 minit, 1 jam, 10 tahun dan sebagainya. Tapi adakah manusia boleh tahu? Presiden negara yang paling hebat dalam dunia pun tak tahu bila dia mati. Maknanya kat sini ialah Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Ada siapa lagi yang tahu? Alat-alat macam mana pun tak akan tahu. Jadi menunjukkan bahawa, sebab tu Allah Ta'ala cabar kan, la ya'lamu man fis samawati wal ardi, tak ada siapa pun di langit dan di bumi ni yang tahu al-ghaib illallah, melainkan Allah Ta'ala. Jadi tapi dia kata mereka ini tidak menyedari bilakah mereka ini pula akan dibangkitkan, iaitu mereka akan mati, tak tahu. Akan bangkit bila? Tak tahu. Semua itu tak tahu. Seterusnya Allah Ta'ala berkata, baliddaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha bal hum minha amun. Artinya bahkan mereka yang kafir itu telah berkali-kali mengetahui tentang hari akhirat, tetapi mereka tidak meyakininya. Iaitu artinya apa? Allah Ta'ala ni kalau dalam dalam tafsiran dia kata bal bermakna hal. Adakah bal situ bermakna hal? Adakah baliddaraka, adakah maknanya mereka itu mengetahui kan? Iaitu mereka mengetahui apa? Mengetahui tentang akhirat itu tu. Mereka tak tahu ke tentang akhirat? Mereka tak tahu ke? Tak. Mereka dah tahu tentang akhirat tu. Kalau ikutnya lah. Tapi Allah Ta'ala kata bahkan mereka itu syak, tak percaya, tak yakin. Allah Ta'ala, maknanya sini Nabi SAW, para pendakwah, Nabi-Nabi terdahulu, Rasul-Rasul terdahulu telah memberitahu kepada mereka tentang akhirat ni berkali-kali, sebagaimana dalam Quran. Sebab itulah kita tengok dalam Quran ni dia berkali-kali cerita tentang akhirat, tekankan pasal akhirat ni. Akhirat artinya hidup selepas mati tu, yub'atsun tu. Tapi adakah mereka ni terima? Tak terima juga. Jadi sebab tu Allah tekankan supaya apa? Kalau orang tu menerima akhirat ni, menerima bahawa rasa bahawa dia selepas daripada dia ni mati akan dibangkitkan balik dan akan dikira dosa pahalanya, maka mereka mesti akan beriman dan mereka akan bersungguh-sungguh untuk buat kebaikan. Sebab apa? Mereka tahu kan, selepas daripada ni mereka akan dikira, akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebab ada syak itulah, tu masalahnya. Maknanya ilmu tu dah tahu kan, kalau ikutnya kan dah tahu, dah diberitahu, maknanya information tu dah ada, tapi tak yakin. Jadi sebab tu balhum minha, Allah Ta'ala kata bahkan mereka amun tu ialah buta. Buta apa? Iaitu buta mata hati, bukan buta mata. Tapi bukan tak ada hati, bukan tak ada otak, bukan tak ada pemikiran. Mereka ni tahu, boleh berfikir kan, pergi sekolah, belajar, teknologi, semua tinggi. Tapi mereka tu amun. Tentang akhirat, apa yang diceritakan tu tak nampak. Ayat yang ke-67, wa qala allazina kafaru a idza kunna turaba wa abauna a inna lamukhrajun. Mereka kata pula kan, orang kafir tu kata apa? Allah Ta'ala ceritakan, iaitu apa? A idza kunna turaban, adakah kami ni kalau dah jadi tanah dan juga datuk nenek kami dan jadi tanah, adakah semua ni a inna lamukhrajun? Mukhrajun tu artinya dikeluarkan. Kharaja, keluar,
mukhrajun. Kalau mukhrijun, ri makna pengeluar. Kalau mukhrajun, yang dikeluarkan. Jadi mereka ni bertanya kan, kami ni dah jadi tanah, dah jadi ni, semua nenek-nenek kami jadi tanah, kami tengok tak keluar-keluar pun. Jadi sebab itulah dia, itu antara benda yang mereka ni nak menunjukkan bahawa mereka tak percaya kepada kebangkitan semula. Jadi sebab apa? Sebab mereka tengok datuk nenek mereka pun tak dikeluarkan semula, maka bagaimanakah mereka akan rasai bahawa mereka ni akan dikeluarkan. Jadi sebab itulah mereka tengok pada benda, mereka tak percaya kepada benda yang diceritakan, tapi mereka hanya percaya kepada apa yang mereka tengok. Jadi macam sekarang lah manusia sekarang ni, percaya kepada apa yang mereka tengok, tapi tak percaya sangat kepada apa yang dicerita. Yang menceritakan bukan orang biasa kan? Yang menceritakan itu ialah para nabi. Jadi para nabi ni menceritakan benda yang adalah betul, benda ghaib, benda yang kita tak nampak oleh mata. Jadi sebab itulah bagi kita kepercayaan kepada benda ghaib adalah salah satu daripada benda yang sangat penting. Kalau tak percaya kepada benda gaib, habis. Itu ada, jadi kita ada pun kan. Kita ada ilahiyat, kita ada nubuwat, kita ada ghaibiyat nama dia. Iaitu percaya kepada uluhiyat, kepada ketuhanan, percaya kepada kenabian dan percaya kepada benda-benda gaib. Benda-benda gaib itu termasuklah alam malaikat, alam jin, alam qada dan qadar dan sebagainya. Benda itu adalah benda-benda gaib. Laqad wa'idna hadza nahnu wa aba'una min qabl in hadza illa asatirul awwalin. Itu kata-kata mereka lagi, kata-kata orang kafir lagi. Dia kata apa? Kami dulu pernah dikatakan macam ni juga. Datuk-datuk nenek kami dulu pun macam ni juga. Iaitu apa? Diceritakan oleh nabi-nabi. Jadi bukan kau saja Muhammad sekarang ni yang cerita benda ni, tapi nabi-nabi dulu pun, datuk nenek kami pun pernah diingatkan, pernah dijanjikan, tapi tak ada. Semua tu dia kata asatirul awwalin, dongeng-dongeng je. Dongeng-dongeng orang-orang dahulu. Jadi kamu ni Muhammad, kamu ni wahai pendakwah sekarang, hanya mengulang balik apa yang diceritakan, apa yang diceritakan oleh nabi-nabi dulu, orang-orang yang mengaku nabi, kata mereka. Jadi tengok kan, itu maknanya benda pengulangan-pengulangan yang diungkap-ungkap lagi sampai sekarang kita tengok benda tu masih berlaku lagi. Jadi apa selepas daripada tu, dalam ayat 69 Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, iaitu satu suruhan, kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Allah Subhanahu wa taala dia telah meninggalkan banyak tempat-tempat atas dunia ni. Allah Taala tak hapuskan semua. Kalau hapuskan semua, maka orang sekarang tak nampak apa yang telah berlaku kepada orang dulu. Jadi itu antara hikmah yang boleh kita capai kan. Kenapa ada benda-benda lagi, kesan-kesan. Orang sekarang panggil arkeologi. Jadi mereka pun galilah. Mereka Muslim ke, kafir ke, menggali. Gali sana, gali sini, jumpa. Gali sana, jumpa. Jumpa apa? Lalu mereka pun buatlah, ceritalah, mengatakan bahawa orang zaman dulu ni ada rupanya, berapa puluh ribu tahun dulu ada rupanya. Mereka ni, tamadun mereka ni, hebat, gini dan sebagainya. Di Mesir ke, di mana-mana, di tempat kita pun ada. Iaitu di Kedah kan, ada. Jadi perkara-perkara semua ni, benda ni, Allah Ta'ala yang telah menjadikan benda ni berlaku. Iaitu Allah Ta'ala yang menjadikan manusia pada hari ini boleh tengok apa yang berlaku pada zaman dulu. Apa yang berlaku zaman dulu tu kita boleh tengok. Kadang-kadang ada tulisan. Tulisan yang boleh dibaca. Sebagaimana apa ni di Mesir dijumpai batu Rashid, dipanggil Rosetta Stone. R-O-S-S-E-T-T-A, Rosetta Stone. Dan juga di Babylon di Iraq ada orang jumpa. Apa ni macam-macam jumpa kan. Digali-gali jumpa. Jadi ada rupanya tamadun dulu. Tamadun itu bukan tamadun dongeng, tapi siap dijumpai dengan batu-batu yang bertulis. Lalu dijumpalah kerajaan Babil dan sebagainya. Semua itu nak menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala telah kekalkan setengah-setengah benda ni untuk apa? Untuk kita tengok. Jadi sebab itulah disebut kat sini. Jadi bila dah ada tu, kita boleh pergi tengok. Bukan tak boleh pergi tengok kan. Siru, berjalan lah. Jadi inilah tujuan berjalan. Bukan tujuan dia untuk selfie saja. Ambil gambar dekat Paris, ambil gambar dekat Jepun, ambil gambar dekat apa ni kan, bunga. Macam-macam lah kan Jadi Allah Ta'ala kata tengok, pergi dan kemudian tengok.
Tengok maknanya, kalau pergi saja tak tengok, berjalan saja tak tengok, ini adalah masalah tidak memenuhi apa yang Allah Ta'ala nak daripada ayat ni. Ayat 69 surah An-Naml. Jadi dia kata, kul siru, kemudian tu fanzuru. Maka hendaklah kamu tengok apalah telah terjadi kepada orang-orang yang jahat tu, orang yang berdosa, orang yang menentang Nabi-Nabi terdahulu. Kemudian wala tahzan alaihim wala takum fi dhaikim mimma yamkurun. Kemudian kita tahu kan, ayat ini adalah ayat yang antara terakhir turun semasa Nabi SAW berada di Mekah. Jadi di Mekah ni adalah suasana dakwah. Suasana Nabi ni menghadapi keperitan, kesusahan dalam dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku, nalurinya, fitrah manusia ni ialah dia ni akan sedih bila apa yang dia buat tak tercapai. Bila dia nak tak tercapai. Bila dia beri cerita kepada orang, orang tak terima. Jadi sebab tu ada perasaan sedih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengulik kat sini, mentasliah, menghiburkan Nabi, mengajak Nabi, menceritakan kepada Nabi dan minta daripada Nabi, jangan sedih, wala tahzan alaihim, ke atas mereka. Kalau kafir mereka tu biarlah, nak macam mana, jangan sedih. Itu ketetapan Allah. Kamu dah buat apa yang patut kamu buat, jadi sekarang jangan sedih. Wala takun fi dhaikin mimma yamkurun. Dan kemudian yang kedua, jangan kamu rasai sempit dada, gelisah, takut dengan apa yang mereka plankan. Mereka plan macam-macam lah, mereka bunuh gini-gini. So jangan takut kan. Sebab apa? Kalau mati pun mati syahid. Kalau tak mati pun Allah Ta'ala selamatkan. Tak apa kan. Semua benda tu Allah Ta'ala tahu kan. Dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ulang lagi, Allah Ta'ala ulang lagi kan. Jadi perkataan ni, perkara yang macam ni kita tengok dalam Quran dia berulang-ulang. Maknanya banyak kali. Bukan hanya satu kaum saja. Bukan hanya kaum Muhammad saja, kaum Quraisy, tapi kaum-kaum terdahulu pun sama. Iaitu apa? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mana dia kata. Kalau kamu ni benar apa yang kamu dakwa, mana? Bawalah datang, bawalah. Yang kamu janjikan tu. Itu benda standard yang apa dihadapi oleh para nabi. Jadi kalau kita tak menghadapi benda ni, maka kita ni mungkin ada sebab lah kan. Sebab apa orang tak kata macam ni? Mungkin kurang dakwah dan sebagainya. Qul asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Jadi Nabi SAW disuruh oleh Allah Ta'ala supaya berkata apa? Asa an yakuna radifa lakum. Asa tu semoga. Semoga tidak lama lagi akan datang. Radifa tu ialah, kalau ikutnya radif ni orang yang dalam bahasa asalnya, iaitu kalau orang kita naik motosikal, kita naik basikal, kita naik kenderaan yang duduk berdua gitu kan. Itu dipanggil radif. Yang belakang tu panggil radif. Maknanya orang yang datang belakang, orang yang dekat namanya. Dia datang di belakang dan dekat dengan kita. Jadi radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Kamu sekarang ni meminta kan. Kamu minta mana, itu minta tu. Nak cepat lah kan. Nak tengok. Sekarang ni kami nak tengok. Tasta'jilun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi arahan kepada Nabi SAW supaya berkata kepada mereka tu. Tak apa. Moga-moga nanti apa yang kamu nak tu mungkin akan datang lagi. Aku dah cerita dah tentang kaum Samud. Aku dah cerita dah tentang kaum Ad. Aku dah cerita tentang kaum Nabi Lut, Sodom. Aku dah cerita tentang semua Nabi-Nabi tu, aku dah cerita kepada kamu. Maknanya kan macam tu. Dan semua Nabi, umat-umat terdahulu tu, mereka ni dikena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Keingkaran mereka terhadap para Nabi. Jadi kamu ni, kalau kamu nak tak lama lah. Kalau datang, wallahu a'lam lah. Datang ke tak datang kan. Tapi memanglah selepas daripada itu datang dalam bentuk yang lain. Iaitu apa? Hampir ke semua pembesar-pembesar Mekah ni mati di Badar. Yang tinggal Saki-Baki tu kena belasah di Uhud sana. Kemudian habis dengan di Ahzab. Habis selepas daripada itu. Tak bangkit dah. Jadi 3 peperangan besar saja yang dihadapi oleh Nabi untuk menghadapi orang-orang Quraisy ni. Lepas tu Fathu Mekah. Tak melawan Fathu Mekah ni. Wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Allah Taala kata, Allah Taala ni banyak kelebihan dia, banyak kurniaan dia kepada manusia. Walakin, tetapi manusia ni kebanyakan daripada mereka tidak bersyukur. Jadi maknanya kita tak boleh ikut orang ramai.
Sebab apa? Orang ramai ni, banyak daripada mereka ni tidak bersyukur. Jadi kalau ikut orang ramai, maknanya tak bersyukur jugalah kita. Jadi kita ni bukan maknanya kalau orang buat macam tu kita buat lain, bukan. Tapi maknanya Allah Ta'ala nak cerita, iaitu kalaulah ramai orang tidak ikut, ramai orang tidak nak kepada kebaikan, jadi benda tu adalah lumrah. Jangan kita rasa kecewa, jangan kita rasa doikin tadi tu kan, yang Allah Ta'ala kata tadi. Jadi apa ni, la tahzan, satu, jangan sedih, dan jangan rasa doik tu sempit dada. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Allah Ta'ala kata sini, dia kata Tuhan kamu ni tahu apa yang ada di dalam hati mereka, apa yang terpendam. Ma tukinnu suduruhum, apa yang terpendam, apa yang ada, apa yang tersembunyi di dalam fi suduru ma tukinnu suduruhum, apa yang ada dalam dada mereka tu Allah Ta'ala tahu. Apa yang terbenam tu, wa ma yu'linun, dan juga apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka zahirkan. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati, Allah Ta'ala tahu apa yang di luar mereka tahu, iaitu apa, mereka ni suka ke, mereka menentang ke. Tapi sebab itulah bila Allah Ta'ala cerita mereka ni menentang, bahawa Allah Ta'ala membongkar apa yang ada dalam hati mereka. Jadi sebab itulah kita bila baca Quran kita akan tahu kan. Bukan kita tahu sebab apa, sebab kita ni tahu benda gaib, benda hati-hati orang, tidak. Tapi kita membaca supaya kita ni tahu apa yang ada di dalam dada-dada, apa yang ada di dalam yang terpendam di dalam hati manusia ni yang menentang dakwah, menentang Islam. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Tak ada satu benda pun yang gaib. Ghaibah, benda gaib. Fis sama' wal ardi, di langit dan di bumi. Maknanya Allah Ta'ala nak cerita kan, semua benda ni Allah Ta'ala tahu. Semua benda fi kitabim mubin, di dalam Lauh Mahfuz, kita kata. Semua tu tertulis. Semua tu dah siap tulis iaitu fi kitabim mubin. Kata tafsir jalan lain, bayyana huwa al-Lauh Mahfuz wa maknun ilmuhu indallahi ta'ala wa minhu ta'zibul kuffar. Di antaranya ialah. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tahu semua benda tu yang telah tercatat, dan jangan risau wahai Muhammad, wahai pendakwah semua. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil aksar allazi hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel. Yaqussu ala Bani Israel. Quran ini menceritakan kepada Bani Israel perkara yang sebenar-benarnya akan berlaku mengenai kebanyakan hal agama yang mereka perselisihkan padanya. Maknanya kat sini ialah apa? Quran ini Allah Ta'ala telah ceritakan kepada Bani Israel. Bila? Bani Israel yang duduk di zaman Nabi SAW itu. Bani Israel pada masa itu ialah majoritinya tinggal di mana? Iaitu di Madinah Al-Munawwarah lah, di Yasrib pada masa itu. Tapi dia kata tapi apa Allah Ta'ala tu menceritakan apa? Aksarul ladzi hum fihi yakhtalifun, ay bi bayan ma zukira ala wajhi rafi' li ikhtilafi bainahum law khazu bihi wa aslamu. Kalau mereka tu beriman, kalau mereka tu ambil apa yang tu nescaya dia akan menjelaskan, menyelesaikan semua benda yang mereka. Jadi Bani Israel ni kan, dia banyak cerita macam-macam sekali. Ada cerita betul, ada cerita tak betul, macam-macam sekali. Jadi apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran itu adalah lebih betul lagi daripada apa yang ada di dalam Bani Israel yang mereka berselisih tu. Yang mereka kata gini, macam-macam. Sebab itulah kalau benda-benda yang tak betul tentang cerita-cerita terdahulu ni biasanya datang daripada Bani Israel, dan kita panggil dia Israiliyat. Israiliyat tu apa? Iaitu benda-benda yang datang daripada Bani Israel. Sebab orang Arab ni tak tahu apa yang berlaku dulu. Yang banyak cerita tentang dulu-dulu ni, yang berlaku kisah Nabi-Nabi terdahulu ni, ialah melalui Bani Israel, melalui orang Yahudi ataupun orang Kristian. Jadi mereka ni banyak cerita. Bila banyak cerita, kadang-kadang cerita tu betul, kadang-kadang cerita tu tak betul. Banyak cerita, kadang-kadang buat cerita, kadang-kadang mereka ni ditipu. Jadi orang Islam ni ada yang mengambil cerita-cerita ni daripada mereka, kan, lalu percaya. Jadi sebab itulah Nabi SAW kata, dia kata kamu boleh ambil daripada Bani Israel, tidak mengapa. Tetapi dia kata kan, tetapi benda yang tidak mengapa artinya apa tu, iaitu boleh dengar boleh. Tapi benda yang betul dengan Quran dan hadis kita terima, benda yang tak betul tak boleh terima.
Jadi maknanya kena ada ukuran itu. Pengukur dia, mizan dia, neraca dia ialah Quran dan juga hadis. Dan kemudian tu dalam hadis yang sama Nabi SAW berkata, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengatakan kepada aku, iaitu mengatakan satu benda yang aku tak kata, aku tak buat, mengada-ngada ke atas aku, man kazzaba alayya muta'ammidan, dengan sengaja, maka Allah Ta'ala akan sediakan kepadanya neraka, azab kepadanya. Falyatabawwa, disediakan tempatnya di dalam neraka. Jadi setakat itulah saja hari ini, muka surat 383 kita dapat pengajaran sikit, iaitu ada perdebatan lagi di antara Nabi dan juga dan Allah Ta'ala menjawab. Menjawab apa? Dan juga Allah Ta'ala juga memberi tasliyah, memberi hiburan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semualah sehingga hari kiamat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.